Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan berkongsi kepada anda semua kisah seram yang sangat menarik yang tak ramai orang tahu. Dia rasa macam ada sesuatu yang duduk di bawah katil dan tiba-tiba dia rasa sangat seram, dia rasa sangat takut. Yelah, student kan dengan blok yang kosong dan dia baring, dia macam alamak, iaitu diganggu di salah sebuah asrama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Juzairi. Apa khabar dengan bangsa-bangsa Juzairi? Kan bangsa-bangsa pula. Sihat ke? Dah makan ke? Dah makan apa pukul pagi? Okay. Dan hari ini kita akan ke cerita yang seterusnya yang semakin seram dan semakin seram daripada video saya yang sebelum-sebelum ini. Sebelum tu, untuk anda yang first time datang ke dalam channel YouTube saya, seperti biasa saya akan bagi tahu bahawa saya record ini bukan pukul 12.30 malam, bukan pukul 1 tengah pagi, bukan pukul 2 tengah pagi, tapi pada pukul saya tak nak cakap lah kan. Okay. Sejuk sikit lah, seram sejuk, saya tak nak sebut. Sebab apa saya rakam pada pukul ni? Sebab saya nak rasa dia punya feel tu macam mana. Okay. So jadi sebelum tu, untuk anda yang first time datang ke dalam channel saya, jangan lupa sama-sama support dengan tekan butang subscribe di bawah. InsyaAllah saya yakin dan percaya dengan subscribe yang anda berikan dapat menaikkan semangat saya untuk terus berkongsi kisah-kisah menarik kepada anda semua. Jadi tanpa masa, kita akan pergi kepada tajuk utama, iaitu diganggu semasa di asrama. Siapa dekat sini yang masa muda kan ataupun sekarang masih menetap di asrama? Cuba anda munculkan diri di komen dan bagi tahulah sedikit dekat asrama dekat mana. Sebab apa? Sebab kisah yang saya akan ceritakan ini adalah di sebuah asrama, tak lain dan tak bukan kita semua sebagai seorang student, ataupun saya pun dulu sebagai seorang student, saya pun menetap di asrama. Dan kita seperti mana kita dengar kan, tak lain dan tak bukan daripada kita punya senior lah. Dan senior kita cerita, jumpa ni dekat sini, jumpa ni dekat sini, ada dekat sini, hati-hati dengan pokok ni kan, hati-hati dengan bilik ni, hati-hati dengan kawasan ni kan. Kita banyak dengar daripada senior kita semualah, tapi kita pun macam alah, daripada senior kot, tak payah dengar lah benda-benda karut ni. Tapi benda ni sebenarnya ada, dan anda patut percaya benda ni sebenarnya wujud. Kisah ini ada seorang budak lelaki yang bernama Aman, di mana dia dapat masuk ke salah sebuah asrama penuh di utara. Dan sejak dia masuk asrama tu, banyaklah senior dia cerita macam-macam, tapi dia abaikan. Yelah, dia tolak tepi, dia abaikan apa yang senior dia cerita, benda-benda karut dan sebagainya. Umpama masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan. Antara kisah yang sini ceritakan adalah ada satu blok asrama yang memang dah kosong.
Okay, dekat salah sebuah asrama penuh ni ada banyak blok, tapi ada satu blok ni memang dah biar lama dan tidak berpenghuni, dan student duduk dekat blok sekian-sekian saja. Tapi ada satu blok ini memang dah lama kosong, dia tak pernah seseorang pun student yang duduk menetap di asrama tersebut. Dan disebabkan blok ini dah ditinggalkan lama, ada cerita yang memberitahu ada benda yang ditinggal di blok tersebut. Secara jujurnya Aman bagi tahu yang senior ni cerita ni sekadar cerita dongeng lah, cuma nak takut-takutkan dia sahaja. Dan pada suatu hari, student di blok Aman ini terpaksa berpindah kepada blok yang kosong yang tak lama berpenghuni ni di atas kerja-kerja penyelenggaraan. Contohnya dia nak mungkin dia nak cat baru ke, tukar katil baru ke, banyaklah kerja-kerja penyelenggaraan kan. So mereka terpaksa menetap di blok yang sudah lama tidak berpenghuni ini. Dan apabila Aman mendapat berita tersebut kan, tiba-tiba dia terdetik, dia teringat balik semua cerita yang senior-senior diceritakan, nampak benda ni semua tu, semua dia datang balik dalam memori Aman. Dan dia pun rasa tak sedap hatilah. Dan pada hari dia berpindah tu, dia kena bersihkan lah, dan semua pelajar kena bersihkan blok-blok yang lama ini, yang dah tinggal lama ni, kena bersih, kena sapu, kena mop, susun barang semua dan sebagainya. Walaupun ada banyak cerita yang kurang menyenangkan, tapi alhamdulillah blok tersebut masih boleh digunakan. Dan Aman sangat bersyukur sebab dia bersama 2 orang kawannya, so total ada 3 orang lah, dapat dalam satu bilik yang sama, satu dom yang sama. Jadi Aman ni dalam satu dom yang sama, Aman tidur di katil di sebelah kiri katil atas. Kalau anda seperti mana anda tahu, satu dom ada katil apa orang panggil, katil double decker kan, katil atas bawah lah. So Aman tidur katil yang kiri sekali bahagian atas, manakala sahabat dia seorang lagi tidur di katil sebelah bahagian bawah, dan seorang lagi sahabat beliau tidur di katil yang ketiga di bahagian atas. Pada malam pertama, Aman rasa sangat-sangat tidak selesa. Sebab apa? Sebab kipas yang berada di dom tersebut tidak berfungsi. Yalah, benda dah tinggal lama kan, dom dah biar kosong tinggal lama, elektrik tak pasang, so kipas pun rosak lah. So tidur dalam keadaan panas. Dan apabila baring tunggu sampai nak tidur je lah dengan keadaan panas, dalam keadaan panas, tiba-tiba Aman pun tertidur lah. Dan Aman tidur, dan disebabkan terlalu panas, Aman terjaga pada pukul 1:30 pagi. Dan dia bangun-bangun kan, dia berpeluh lah kan, peluh sangat ni, panas sangat ni. Pada pukul 1 pagi lah dia peluh, dan dia tak boleh tidur. Tiba-tiba kan, Aman tengah baring, tengah mengereng kiri, mengereng kanan, yelah tak boleh tidur kan. Dia rasa macam ada sesuatu yang duduk di bawah katil beliau. Dan tiba-tiba dia rasa sangat seram, dia rasa sangat takut. Yelah student kan, dengan blok yang kosong kan, dia baring, dia macam alamak, apa hal ni, tak sedap hati ni. Dia tarik lah, dia ada selimut, dia tarik selimut, dia tarik rapat lah, dia tarik rapat selimut dia, dan dia tutup muka dia sebab dia tak nampak, dia tak nak tengok apa-apa yang terjadi. Dia duduk dalam selimut, dalam itu sahaja, dalam keadaan ketakutan. Dalam keadaan dia tutup tu kan, tiba-tiba dia dengar suara seorang tengah menyanyi betul-betul di luar selimutnya, dekat sangat-sangat dengan telinganya. Dalam keadaan itu, ialah dia dengar semua tu, dia sangat takut, tapi dia cuba bertenang, dia tahan, dia cuba abaikan benda tu. Dan dia pun perlahan-lahan, ialah dah nyanyi-nyanyi, dia rasa macam apa benda, ada satu benda ni. Dia buka selimut tu, bila dia buka selimut tu, dia terkejut. Dia tengok suara tu kan, dia nampak suara tu ada seorang kelibat tengah menyanyi sambil menari, di salah sebuah tempat katil yang kosong. Dan kelibat wajah itu seorang muka yang sangat-sangat pucat, rambutnya sangat panjang, dengan matanya yang sangat menakutkan. Aman pun apa lagi kan, dia terus tarik selimut lah, dan tanpa dia sedar, dia takut sangat, terlalu takut sangat, sampai dia
terkencing dekat katil tersebut. Dan dia, sambil dia terkencing dan dia takut lah kan, dia takut, dia baca je surah apa yang terlintas dekat dalam fikiran dia. Semua surah dia baca kan, surah Al-Ikhlas ke, surah ayat kursi ke, semualah dia baca. Takutlah, istilah takut sangat, betul tak? Dalam dia takut tu dia baca surah, dia istighfar, dia mengucap dan sebagainya. Tiba-tiba keadaan menjadi sunyi kan? Jadi sunyi sahaja. Dan dia terkejut. Sebab apa? Sebab ada kawan panggil dia. Yalah, kawan kejut dia lah kan, aman kan. Kawan dia katil sebelah tu terkejut lah dan terbangun. Dia kejut Aman tu, aman macam tu. Dan kawan dia tengok Aman keadaan sangat-sangat takut. So kawan dia pergi buka lampu dan sebagainya lah, buka lampu bagi nampak terang dan sebagainya. Rupa-rupanya kawan dia yang kejut dia tu pun dengar seorang wanita menyanyi. Dia diam je, duduk diam je, dan dia buat bodoh je, dia buat tak tahu je. Dia pun dengar sebenarnya, tapi dia duduk diam saja. Dia duduk diam, kawan dia duduk diam saja. Tapi disebabkan Aman membaca doa-doa semua tu kan, dia macam, alamak, aku kena tolong kawan aku ni. So dia beranikan diri untuk kejut kawan dia, buka lampu dan sebagainya lah. Dan ketiga-tiga sahabat tersebut keesokannya tidur dom sebelah, tidur dom yang ada dengan pelajar-pelajar lain lah. Sebab apa? Sebab dah terlalu dalam ketakutan dan sebagainya. Dan ketiga-tiga sahabat tersebut demam selama seminggu. Jelas standard. Mungkin anda pernah duduk asrama ataupun anda tengah duduk asrama sekarang ni kan, anda dapat rasa kan, korang dapat rasa yelah, mesti apa demam seminggu ni, demam 5 hari 6 hari, mesti nampak sesuatu benda, betul tak? Okay, memang akan demam. Dan pihak warden terpaksa panggil ustaz untuk untuk clearkan balik, untuk memulihkan semangat balik lah, bagi semangat, bagi baca Yasin ramai-ramai, bagi semangat, bagi tahu balik tak ada apa pun, benda ni memang wujud, tapi tak payah layanlah alam lain kan, kita macam ni saja. Macam itulah semangat yang ustaz berikan kepada mereka bertiga. Dan dalam dia takut-takut, dia pun tak, Aman sendiri pun tak percaya benda tu berlaku ke Aman. Tak percaya benda tu boleh berlaku dekat aku. Macam mana boleh berlaku kat aku? Aku abaikan sini cakap semua tu, tapi dia berlaku dekat aku. Dan dia percaya mungkin dia termasuk dekat tempat betul-betul menginap benda itu. Seterusnya mereka bertiga orang terus pindahlah kepada bilik kawannya. Duduk bilik kawannya, dan perkara itu tidak berlaku lagi. Sehingga ini Aman sangat-sangat fobia, tapi dengan diri beliau yang sangat-sangat kuat, beliau cuba beranikan diri di dalam apa jua situasi sehingga sekarang. Jadi itu saja kisah blok asrama yang kosong yang saya ceritakan kepada anda semua hari ini. Kalau anda betul-betul minat dengan kisah misteri saya, jangan lupa support saya dengan like, comment, share dan tekan subscribe button di bawah. Kalau anda ada kisah menarik atau kisah seram yang berlaku pada diri anda ataupun anda dengar daripada orang lain, boleh tulis di komen di bawah. InsyaAllah saya akan buat satu video khas untuk kisah seram anda. Jadi itu saja daripada saya. Jangan lupa subscribe di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kejayaan. Kita jumpa di next episode. Ciao.